Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalender jenayah minggu ini dimulakan dengan laporan penemuan bom lama di Ceras Kuala Lumpur yang sekaligus menggemparkan orang ramai pada Ahad lalu. Bom yang dipercayai masih aktif itu ditemui tertanam di laluan mendaki berhampiran Bukit Putih. Ia dipercayai peninggalan ketika zaman penjajahan Jepun. Dalam pada masa sama, seorang lelaki ditahan selepas disyaki mempunyai ataupun memiliki 2 butir bom dalam kejadian di Taman Usahawan Kepong. Dan ketika tangkapan dilakukan selepas melihat suspek dalam keadaan mencurigakan, suspek yang berusia 30-an itu juga cuba melarikan diri dengan mencederakan anggota polis. Namun cubaan itu gagal. Dan siasatan polis mendapati kedua-dua bom itu masih aktif dan mempunyai alat kawalan jauh. Seorang lelaki yang dikehendaki polis bersabit kes jenayah lampau ditahan bersama 2 butir bom kawalan jauh buatan sendiri di Taman Usahawan Kepong. Dalam kejadian jam 1.30 petang itu, suspek berusia 30-an yang mempunyai 9 rekod kesalahan lampau turut mencederakan seorang anggota polis. Perkara itu turut disahkan Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner R. Munusami, dan pihaknya turut menemui bom asap, pistol tiruan dan pisau dalam kenderaan suspek. Suspek direman seminggu bagi membantu siasatan. Sebutir bom lama jenis Mark 1952 berjaya dimusnahkan anggota unit pemusnah bom polis di kawasan Bukit Putih, Batu 9 Ceras kira-kira jam 3 petang. Bom seberat 266 kg yang hampir menyamai sebuah tong gas itu dipercayai ditinggalkan sejak zaman Jepun. Difahamkan, UPB menggunakan teknik memotong dan mengeluarkan belerang dari bom berkenaan selain guni berisi tanah turut diletakkan bagi mengurangkan kesan bunyi dan gegaran. Pemusnahan bom berkenaan dilakukan secara berperingkat kerana jarak letusannya mampu pergi sejauh 1.4 km. Sementara itu, semua laluan ke kawasan itu turut ditutup dan orang ramai dinasihatkan tidak melakukan sebarang aktiviti buat sementara waktu. 3 individu ditahan menerusi operasi penguat kuasa Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kejadian di Taman Peruna, Sungai Udang, Melaka. Dalam operasi bermula jam 12.30 malam itu, mereka yang ditahan kerana memiliki kad pengenalan palsu. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyiasatan JPN Negeri, Wan Zakariawan Awang, mengesahkan perkara itu dan seramai 46 individu diperiksa anggota penguatkuasa. Mereka yang ditahan akan didakwa mengikut Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara Malaysia 1990 kurungan pindaan 2007. Dalam pada masa sama, Jabatan Imigresen Negeri turut menahan 8 warga asing atas pelbagai kesalahan termasuk tinggal di negara ini melebihi tempoh ditetapkan. Seorang lelaki yang juga pemilik sebuah premis ditahan selepas disyaki menjual rokok tidak sah dalam kejadian di Kota Baru, Kelantan. Penguatkuasa Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM memaklumkan perkara itu dan rokok berkenaan dipercayai dijual serendah RM3. Antara rokok tidak sah itu termasuk jenis gudang garam, premium dan John yang dipercayai tidak sempat untuk disembunyikan di tempat lain. Curiga dengan tindakan seorang pemandu lori tangki yang 2 kali berhenti mengisi minyak, membongkar kegiatan sebenar apabila dia dikesan menjalankan aktiviti pemindahan minyak diesel bersubsidi. Dalam kejadian kira-kira jam 6.30 petang itu, kegiatan penyeludupan bahan bakar berkenaan terbongkar apabila sepasukan anggota unit risikan polis Marin terserempak dengan sebuah lori tangki mengisi minyak di sebuah stesen di Jalan Kuantan Pintasan Pelabuhan, Kuantan. Bagaimanapun, selepas mengisi minyak, pemandu berusia 41 tahun itu kemudian meneruskan perjalanan menghala ke arah Gambang sebelum sekali lagi berhenti di sebuah stesen kira-kira 5 km dari stesen minyak pertama. Timbalan Komander PPM Wilayah 3 Superintendent Zulkafli Sariat berkata ketika intipan dilakukan, polis mendapati lelaki itu menggunakan sebuah pam yang direka khas untuk memindahkan diesel ke sebuah tangki berwarna putih sebelum anggota polis melakukan serbuan. Ketika pemeriksaan, polis menemui 2 lori tangki yang menyimpan diesel sebanyak 38,220 liter berjumlah lebih RM200,000 sebelum pemandu itu bersama kelindannya dibawa ke pangkalan polis Marin di Padang Lalang untuk siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Hanya dalam masa 15 minit saja,
sebuah kereta mewah bernilai ratusan ribu ringgit mampu dilarikan sindiket curi kenderaan dengan menggunakan gadget canggih, dan di mana gadget canggih itu dipercayai mampu melumpuhkan sistem penggera kenderaan dan GPS yang dipasang pemilik kenderaan itu. Bagaimanapun, taktik licik sindiket itu berjaya ditumpaskan selepas salah seorang daripada ahlinya ditahan pihak berkuasa. Sepasang kekasih ditahan polis lepas disyaki terbabit dengan sindiket curi kenderaan dalam kejadian di sebuah rumah di Taman Plentong, Masai, Johor Bahru. Kejadian kira-kira jam 3 petang pada 31 Ogos lalu, polis turut menemui 4 kereta mewah yang dilaporkan hilang sekitar Johor, Selangor dan Kuala Lumpur. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Mohtar Muhammad Sharif memaklumkan perkara itu dan siasatan pihaknya mendapati kedua suspek mempunyai rekod jenayah lampau dan positif dadah. Seorang ahli sindiket curi kenderaan ditahan sepasukan pegawai dan anggota bahagian jenayah berat D9, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor di Puncak Alam, Kuala Selangor, Jumaat lalu. Tangkapan kira-kira jam 5 petang itu, polis turut merampas 4 kenderaan mewah yang dianggarkan bernilai RM1.5 juta yang dilaporkan hilang sebelum ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Muhammad Adnan Abdullah, mengesahkan perkara itu dan siasatan pihaknya mendapati sindiket itu sudah bergiat aktif sejak lebih 2 tahun lalu. Pihaknya mendapati sindiket berkenaan bergerak dalam kumpulan bertindak memadamkan sistem penggera dan GPS kenderaan yang disasarkan sebelum mengumpil pintu. Suspek yang ditahan mempunyai rekod jenayah lampau. Polis menumpaskan ahli sindiket dadah terbesar yang juga kumpulan kongsi gelap pada Jumaat lalu dalam kejadian di sebuah ladang di Johor Bahru. Perkara itu disahkan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Nur Rashid Ibrahim, dan 2 sindiket ditahan, dilabis, selebihnya di stor dadah dan beberapa kediaman sekitar Johor Bahru, Segamat dan Kulai Jaya. Serbuan adalah hasil siasatan dan maklumat awam sejak awal tahun ini. Polis turut merampas dadah dianggarkan bernilai RM11 juta. Kesemua suspek direman dan kes disiasat mengikut Seksyen 39(B) Kanun Keseksaan. 3 lelaki warga Indonesia ditahan pasukan polis marin PPM Wilayah 2 dipercayai terbabit dengan penyeludupan rokok di kedudukan 2 batu nautika dari pantai Parit Botak, Batu Pahat, Johor Bahru. Komander PPM Wilayah 2, Assistant Commissioner Paul Q. Kon Chiang mengesahkan demikian selepas mengesan bot pancung dalam keadaan mencurigakan. Sebanyak lebih 39,000 paket rokok dianggarkan RM400,000 dirampas. Kes disiasat di bawah Seksyen 135(1)D Akta Kastam 1967 dan Seksyen 6(1)C Akta Immigration 1959 Palang 63 Pindaan 2002. Seorang remaja perempuan cedera di dada selepas ditikam 5 kali oleh lelaki yang menceroboh rumah sewanya di Pangsapuri di Taman Dimensi, Lendu, Melaka. Kejadian pada awal pagi itu mangsa Siti Irina Rizwan, 20 tahun, dikejutkan dan diserang lelaki berpakaian hitam. Mangsa bagaimanapun berjaya melarikan diri selepas menumbuk suspek. Mangsa dilapor dalam keadaan stabil dan dirawat di Hospital Melaka. Turut melawat mangsa adalah Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun. Sementara itu, pemangku Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Deputi Superintendent Abdul Rahman Jid, mengesahkan kejadian itu dan 2 lelaki dipercayai rakan suspek utama ditahan reman untuk siasatan. Sepasang suami isteri ditemui mati dipercayai dipukul dengan objek tumpul dalam kejadian di ladang Buah Naga, Mantin Nilai, Negeri Sembilan. Insiden jam 12.30 tengah hari itu, pasangan buruh berusia 30-an terbabit ditemui berlumuran darah oleh pemilik ladang berkenaan. Sementara itu, pemangku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Negeri, Superintendent Ku Leng Huat, mengesahkan demikian dan pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut terutama motif sebenar kejadian. Dengan itu, sekian dulu untuk paparan kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa untuk terus mendapatkan paparan video dan berita menarik yang disediakan sepanjang minggu dengan melayari laman web Harian Metro dan saluran YouTube. Selamat berhujung minggu. Saya Nur Huda Kosnon. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.